Pertemuan 2 jam tadi berlangsung dengan delegasi Pakatan Harapan diwakili 12 orang. Dan kita selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri Kewangan, Tengku Zafrul dan pasukan pegawai-pegawai kementerian. Pakatan Harapan memandang belanjawan tahunan negara sebagai tugas utama anggota Parlimen. Bukan sekadar memastikan perkhidmatan awam mempunyai sumber cukup untuk memerangi COVID secara berkesan, ia juga peluang untuk mempertahankan demokrasi dan menggerakkan Malaysia ke arah ekonomi yang lebih lestari dan saksama. Dalam suasana COVID-19 yang ada pada hari ini, ekonomi Malaysia berada dalam krisis yang mencabar survival perniagaan kecil, pekerjaan rakyat jelata, masa depan dan keadaan keuangan rakyat. Penting bagi kerajaan dan pembangkang bersama untuk menghasilkan belanjawan perpaduan yang khusus untuk membantu rakyat Malaysia mengatasi dan bertahan dalam kegawatan. Ya. Belanjawan 2021 harus fokus untuk memenuhi keperluan ekonomi rakyat Malaysia dengan mewujudkan dan memelihara pekerjaan rakyat dan memastikan perniagaan dibantu untuk mereka terus bertahan. Secara asasnya, kami menyuruh kerajaan untuk menerapkan dasar fiskal yang mengembang, diistilahkan sebagai expansionary budget, dengan tujuan untuk meringankan cabaran aliran tunai rakyat dan syarikat. Dalam pertemuan tadi, kami mengajukan banyak pertanyaan dan meminta menteri untuk mendedahkan dan berkongsi data fiskal yang penting. Sebahagiannya beliau memberikan respon yang baik. Kami juga mencadangkan dan menjelaskan banyak idea dan dasar belanjawan Pakatan Harapan. Dari semua idea yang kami cadangkan, kami ingin mengetengahkan 6 cadangan utama. Kita dialog 2 jam, kita sampaikan polisi Pakatan Harapan dan kita ketengahkan 6 perkara. Yang pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit, ada huraiannya. Yang kedua, memperkasa pelindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana pernah dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID. Yang ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Yang keempat, subsidi upah diteruskan dan mewujudkan 600,000 pekerjaan seperti program Malaysia at Kerja yang menyediakan insentif untuk tempoh 2 tahun untuk majikan dan pekerja. Ini bernilai RM13 bilion. Yang ini legasi kami dulu, dinyatakan kesediaan di pihak YBM untuk menimbangkannya. Cuma dia berseluruh kemungkinan dia perlu jenamakan, rebranding balik. Yang kelima adalah peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Yang keenam, perbelanjaan pembangunan untuk 2 projek utama iaitu plan gentian optik. Yang ini fiberization, ya. Dan kesaling hubungan negara, dalam bahasa Inggeris NFCP, dan menaik taraf infrastruktur air untuk Selangor, Kelantan dan Pahang. Jadi saya perlu sebut bahawa kami berharap cadangan ini dapat diterima. Ketiga-tiga wakil parti menyampaikan harapan itu kepada menteri sehingga dia bentangkan pada 6 hari bulan nanti. Kami menunggu langkah dan respon berikutnya daripada kerajaan dalam proses rundingan ini. Belanjawan ini adalah penting untuk menjunjung titah diraja. Ini bukti kami menghayati nasihat tuanku yang pada ketika itu menolak peristiharan darurat yang dipohon oleh kerajaan dan mengelak pilihan raya dalam tempoh terdekat yang hanya akan mengeruhkan lagi gelombang ketiga COVID. Jadi menjunjung titah baginda, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. PH committed untuk bekerja dengan semua pihak bagi memerangi COVID dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara. Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan PH dalam soal
keabsahan kerajaan. Itu isu lain. Ini adalah engagement untuk keutamaan rakyat, menghayati nasihat ke bawah duli tuanku, dan kita tampil dengan cadangan yang substantif ke 6 perkara centered to the interest of the people. So itu menamatkan sesi 2 jam pada hari ini. Rakan saya Guan Eng akan tambah. Terima kasih kepada Datuk Syafuddin dan Berhormat Sabu. Hari ini kita adakan sesi secara terus terang atau very frank discussions selama 2 jam, di mana pihak kami mengutarakan perlunya kita ada expansionary budget atau satu belanjawan perpaduan yang berteraskan perbelanjaan tambahan. Ini adalah kerana kalau kita lihat unjuran pertumbuhan GDP adalah negatif 5% untuk tahun ini. Dan beliau pun sebut bahawa defisit adalah dijangka sebanyak 6%. Dan pada masa yang sama, Menteri Sumber Manusia sendiri pun menyatakan bahawa jumlah penganggur telah mencecah 1 juta orang. Cuma pun dari segi Jabatan Perangkaan adalah 4.7% atau kira-kira 700 lebih ribu. Tapi kalau kita ambil kira sektor informal, iaitu mereka yang kerja sebagai Grab dan sebagainya, sektor informal, saya rasa ia sudah melebihi 1 juta penganggur. Dan ini adalah sesuatu keadaan di mana kita lihat kemelesetan ekonomi yang tidak pun dihadapi oleh Malaysia sebelum ini. Oleh sebab itu, belanjawan 2021 adalah sesuatu yang amat bersejarah, amat penting, amat kritikal untuk merangka masa depan ekonomi kita, sama ada boleh diselamatkan atau tidak. Oleh sebab itu, kita harus tambah perbelanjaan. Kalau sumber wang tak cukup, harus pinjam. Tidak ada pilihan lain. Kerana dengan keadaan ekonomi yang begitu teruk, itulah sebabnya ada 6 langkah ini ialah untuk membantu rakyat Malaysia biasa. Moratorium pinjaman bank. Tambah bantuan kebajikan kepada yang menganggur RM1,000 setahun. Ataupun mewujudkan peluang pekerjaan untuk 600,000 orang daripada yang menganggur ini, dengan memberikan insentif gaji sebanyak RM500 kepada pekerja-pekerja setiap bulan dan insentif kepada majikan sebanyak RM300 sebulan supaya untuk mengalahkan mereka mengambil pekerja tempatan untuk tempoh 2 tahun. Ini amat perlu untuk menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan mata pencarian serta masa depan rakyat Malaysia. Kita harap semua itu cadangan ini dapat diambil kira. Kalau tidak, apa maknanya? Lebih-lebih lagi, bantuan kebajikan yang dicanangkan oleh tidak lain tidak bukan Perdana Menteri. Kita tunggu mengapa cadangan oleh Perdana Menteri masih belum dilaksanakan. So itulah pentingnya kalau belanjawan perpaduan. Kita tak mahu dalam sini hanya bagi show, lepas itu habis cerita. Tak ada. Kita harap ia boleh diterima pakai demi manfaat dan juga kepentingan rakyat Malaysia biasa. Sekian, terima kasih. Saya semua belanjawan sejak saya jadi parlimen selalunya semuanya baik. Tapi pelaksanaannya itu yang mesti berjalan dengan baik. Sama sekali dalam SPRM dalam menjalankan tugas. Jangan ada pilih, ini perlu didakwa, ini tak perlu didakwa, ini perlu kita ada kes yang banyak disyorkan, tarik balik dan sebagainya. Ini akan menyebabkan wang negara akan membazir dan menyeleweng. Sebab implementasi itu cukup penting. Itu yang paling penting. Apa yang disebut oleh 2 rakan saya, kita bersama tadi menyampaikan pandangan kita. Dan soal keabsahan kerajaan, itu soal lain. Itu bukan soal bajet ini. Itu kita akan lihat dari masa ke semasa. Datuk Seri, soalan Datuk Seri. Sebelum ni opposition meminta supaya adakan rundingan dengan menteri sebelum bajet dibentangkan. Sekarang dah ditunaikan. Jadi sekarang sama ada opposition akan menyokong belanjawan ataupun tidak? Hari ini adalah engagement kita yang pertama. Menteri juga menyatakan kesediaan untuk melanjutkan mengikut kesesuaian. Ia ada satu proses. Ya, jadi macam disebut tadi oleh kedua rakan saya, dia ada 2, isu bajet dengan isu keabsahan atau legitimacy of government of the day. 2 isu. Jadi engagement yang pertama
kita dengar di pihak YBM dan kita menyampaikan pandangan kita. Jadi kita baru memulakan langkah. Okay. Jadi soalan itu terlalu premature untuk saya jawab pada masa ini. Yang penting ialah kita negara menghadapi 3 krisis. Krisis kesihatan COVID-19, krisis ekonomi pasca itu krisis kesihatan ini. Tapi juga yang paling besar sekali ialah krisis politik. So hari ini kita bincang dengan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan 2 krisis saja. Krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Krisis politik kena bincang dengan orang lain. Terima kasih kepada semua. Okey, baik. Thanks a lot. Okay. Which one is English? This one? English. Malay.